Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Wadi Anwar dalam isu Menara Firaun setinggi 15 atau 16 kilometer baru-baru ini telah pun mengaku bahawa beliau tersalah cakap, atau setepatnya apa yang beliau berkata, tersalah sebut sikit aja. Okey, alang-alang beliau dah pun mengaku salah, apa lagi yang saya nak ulas? Jemput dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petang ni hendak bersenam, yang ini berbasikal. Sambil berbasikal, ayuh dengar apa yang saya nak ulas, apa lagi pula yang saya nak react, ya. Jadi jemput menikmati pemandangan di tempat saya berbasikal ini, sambil itu dengar apa yang hendak saya cakapkan, ya. Okey, video ataupun potongan ceramah di mana Ustaz Wadi Anwar menyentuh perkara ini dan mengaku telah tersalah. Link saya ada bagi di bahagian description. Beliau mengaku telah tersalah sebut sikit saja. Sayang sekali, beliau hanya mengaku salah sebut tetapi tidak pula meminta maaf di atas kekeliruan yang telah beliau timbulkan kepada masyarakat. Tapi tak apa, tak mengapa, sebab rasanya kebanyakan masyarakat kita telah pun dapat mengenal pasti bahawa itu adalah satu kesalahan. Cumanya apa yang dikesali adalah Wadi Anwar dalam kuliahnya itu, apa yang kita sebut dalam bahasa Inggeris play victim. Berlakon seolah-olah beliau telah menjadi mangsa kepada orang-orang lain yang sengaja hendak mengaibkannya, sengaja hendak menjatuhkannya, dan mereka itu tidak lain tidak bukan ialah geng W. Siapa geng W dia? Geng Wahabi ke geng Wadi? Okey, bahkan beliau mendakwa mendapat satu tangkap layar atau screenshot di mana di situ ada perbincangan bahawa mereka hendak membesar-besarkan perkara ini untuk menjatuhkan lagi Wadi Anwar. Saya dalam hal ini tak tahulah kenapa ya susah sangat nak minta maaf tu. Sebelum ini Wadi Anwar ada juga tersalah sebut tentang Nabi masih ada zaman sekarang, dan ada seorang di Malaysia ni muka dia mirip macam Nabi tersebut. Okey, kita dengar, kita pun tahulah tersasul, tersalah sebutkan. Lalu kemudian Wadi Anwar membuat video yang khas bagi menjelaskan perkara itu. Dan dia tak mengaku pun bahawa dia salah sebut. Dia tak nak mengaku pun bahawa dia tersasul. Tetapi yang akhirnya jadi mangsa yang dituduh olehnya ialah golongan Wahabi juga. Padahal bila kita dengar tu kita tahu salah sebut, mengaku sajalah salah sebut, minta maaf sajalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai manusia, saya pun sebagai manusia, melakukan kesilapan itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja berlaku. Saya sendiri dalam rangka menulis buku-buku sebelum ini ada saja kesilapan yang saya lakukan. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan lihat di laman web saya hafizfirdaus.com, ada satu ruang khas yang namanya ralat, di mana di ruang itu saya melakukan pembetulan-pembetulan terhadap apa-apa kesilapan dalam buku-buku saya. Kesilapan itu ada yang ditunjukkan, dikemukakan oleh para pembaca, mungkin silap eja, silap terjemahan, silap hukum pun ada juga. Jadi saya berbesar hati adanya orang yang ingin membetulkan saya. Berterima kasih kepada mereka, dan pembetulan yang mereka nyatakan itu saya terima dengan baik dan saya letak di laman web saya, ya. Ada satu link di situ, ralat namanya, pembetulan-pembetulan terhadap buku saya. Kemudiannya bila saya buat video-video, ada juga yang saya salah cakap, kan ada saja para pembaca yang membetulkannya. Maka saya pun meletakkan pembetulan di bahagian description bahawa yang ini silap, saya silap, yang betul ialah sekian-sekian. Boleh saja, kan? Demikian juga dalam salah satu posting saya di Facebook baru-baru ini, saya telah salah mengkritik seorang ustaz dalam salah satu isu dalam mazhab Syafi'i.
Lalu saya pun meminta maaf kepada ustaz tersebut, mengaku salah dan berterima kasih kepada semua yang telah membetulkan saya. Jadi ringkasnya, membuat kesalahan, kesilapan ini adalah lumrah manusia. Dan bila ada orang membetulkan kita, kita patut berterima kasih atas orang yang membetulkan tu. Bukanlah pula marah-marah atau menuduh dan sekian-sekian. Kena pula Ustaz Wadi Anwar ni ustaz selebriti. Jadi dia ni menjadi contoh kepada masyarakat, menjadi ikutan kepada masyarakat. Lalu jika dia meminta maaf, tak main the blame game, tidak tuduh orang tu orang ini, tidak play victim, minta maaf, nyatakan kesalahannya apa, nyatakan yang betul tu sebenarnya apa. Bukankah itu lebih indah dan dapat menjadi satu contoh yang baik kepada masyarakat, contoh yang baik kepada umat Islam seluruhnya. Okey, tapi tak apalah, paling-paling kurang pun beliau telah pun mengaku tersalah sebut sikit dalam isu tu ya. Better than nothing at all lah. Baik, seterusnya poin penting yang saya nak bawa, yang saya nak react bukanlah tentang hal itu, tentang di manakah orang-orang, kumpulan-kumpulan yang sebelum ini bersusah payah, bertungkus lumus membela Ustaz Wadi Anwar dalam isu menara Firaun setinggi 15 km tersebut. Mereka berusaha membela apa yang disampaikan oleh Ustaz Wadi itu dengan pelbagai teori. Tapi sekarang ni Ustaz Wadi sendiri telah mengaku bahawa dia sebenarnya telah pun salah cakap. Jadi macam mana macam tu ya? Sebagai contoh, right? Sebagai contoh, okey, ada yang berkata ataupun berhujah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh Isra' Mi'raj sehingga ke langit dan boleh hidup dalam suasana suhu yang sangat sejuk, suasana udara yang kalau sampai langit tu dah tak ada oksigen dah. Kalau Nabi Muhammad sebagai seorang manusia pun boleh, kenapa pula Firaun tak boleh hidup di ketinggian 15 km? Kenapa pula para pekerja Firaun tak boleh hidup untuk membuat binaan itu pada paras ketinggian 15 km daripada aras bumi, daripada aras laut? Itu telah pun saya jawab dalam video berasingan, bahawa bezakan yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj kerana itu adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memang kadang-kala mengurniakan sesuatu yang berbeza, sesuatu yang mencari adat kebiasaan manusia kepada hamba-hambanya yang terpilih, meskipun hamba itu bukan rasul, bukan nabi, dan ini kita sebut sebagai karamah. Pun begitu, sudahlah tentu Allah SWT tidak akan mengurniakan mukjizat ataupun karamah itu kepada Firaun. Okey, baik. Ada pula yang berhujah, yang ini ahli sunnah wal jamaah research group, bahawa pada zaman Firaun itu ilmu sihir, ahli sihir adalah sesuatu yang berleluasa. Maka boleh-boleh sahaja untuk Firaun meminta ahli-ahli sihirnya untuk membuat sesuatu agar berjayalah hasratnya untuk membina menara setinggi 15 atau 16 km. Saya sebut 15-16 sebab dalam hal ini Ustaz Wadi Anwar ada dua video ataupun dua kuliah yang berbeza. Satu kuliah beliau sebut 15 km, satu lagi kuliah beliau sebut 16 km. Jadi ada dua, dan kedua-duanya beliau bercerita secara bersungguh-sungguh. Maknanya bukan tersasul, bersungguh-sungguh dalam rangka seperti beliau membandingkannya dengan bangunan tertinggi di dunia sekarang ini di Dubai, menceritakan bagaimana mungkin pembinaan itu. Jadi beliau memang bersungguh-sungguh percaya kepada cerita menara 15 atau 16 km itu ya. Okey, kembali kepada hujah ahli sunnah wal jamaah research group. Mereka berkata Firaun boleh saja menggunakan khidmat ahli-ahli sihirnya untuk melakukan sesuatu yang mencari adat kebiasaan. Okey,
Baik, yang ini saya pun telah jawab dalam video sebelum ini, bahawa jikalah benar Firaun menggunakan khemah ahli sihirnya, buat apa susah-susah nak buat menara? Bukankah Firaun tu boleh saja minta ahli sihirnya tu menerbangkannya menggunakan zaman dulu apa disebut flying carpet atau magic carpet, supaya dia dapat naik tinggi untuk mencari Tuhan Nabi Musa. Tak perlu pun bersusah payah untuk membuat bangunan atau menara setinggi 15 km itu. Okey, baik. Di bahagian description saya ada beri juga link video-video saya sebelum ini. Ada 2 sebenarnya yang telah pun mengulas isu menara 15 km ini ya. Okey, apa lagi hujah mereka? Okey, ada lagi yang berhujah bahawa kononnya manusia pada zaman Firaun saiz badannya besar dan mereka ni gagah kuat. Jadi dengan saiz badan yang besar, kegagahan, kekuatan fizikal mereka pada zaman itu, boleh-boleh sahaja untuk mereka membuat menara setinggi 15 km. No problem. Okay? Easy for them, no problem. Dan juga disebabkan oleh kekuatan fizikal mereka itu, boleh saja mereka ini tahan untuk membuat pembinaan itu. Boleh saja mereka hidup dalam suasana atmosfera yang sejuk, oksigen yang sangat nipis di ketinggian 15 atau 16 km daripada aras laut. Okey, mereka berhujah sedemikian. Hujah itu dijawab bagaimana? Okey, bukankah sudah ada penemuan mamia? Okey, mama pula. Bukan mami. Okey, mamia. Bukankah sudah ada penemuan? Dan bukankah saiz badan mamia itu lebih kurang saja dengan kita sekarang ni? Mungkinlah beza 10% apa, kembang kecut apa kan. Tetapi sama je saiz. Tak ada pun nak kata mereka tu jauh lebih besar, jauh lebih gagah berbanding dengan kita sekarang ini. Jadi itu sekali lagi adalah dakwaan yang kosong semata-mata. Okey, apa lagi hujah? Ada juga. Okey. Saya punya video, saya telah buat video menerangkan suasana atmosfera pada ketinggian 15 atau 16 km daripada aras laut itu adalah hampir mustahil. Bukan hampir, memang mustahil bagi manusia hidup di sana. Apatah lagi untuk membuat kerja-kerja keras. Apatah lagi untuk membuat kerja-kerja berat, membina menara pada ketinggian itu ya. Sebab pada ketinggian itu sudah masuk di lapisan stratosfer. Okey, sangat tinggi di atasannya. Suhu pun negatif 67 suhu purata. Okey, jadi ada pula yang menjawab bahawa pada zaman Firaun atmosfera bumi berbeza. Jadi boleh-boleh sahaja mereka membuat kerja-kerja berat untuk membina menara itu. Maka saya katakan, jika pun ada beza, ialah pada zaman itu lapisan ozon. Lapisan ozon tu ialah lapisan yang memisahkan antara troposfer dan juga stratosfer. Lapisan ozon lebih tebal, zaman sekarang lebih nipis. Okey. Dan kalau ada beza pun, pada zaman itu udara lebih bersih lah berbanding udara zaman sekarang. Tetapi dari sudut tekanan, dari sudut kandungan oksigen, dari sudut suhu, sama sahaja, tak ada beza pun. Okey. Jadi inilah contohnya bagaimana mereka cuba membela apa yang diperkatakan oleh Wadi Anwar. Ada juga Ustaz Nazrul, okey. Beliau menerangkan bahawa Gunung Everest tu 15 km. Kalau ikut logiknya memang tak boleh nak panjat, tetapi bukankah manusia telah berjaya mendaki Gunung Everest? Okey, Gunung Everest tinggi dia tak silap saya 8.8 km around there ya, 8,800 meters. Bukannya 15 km. Macam mana Gunung Everest boleh menjadi 15 km? Tinggi Gunung Everest ialah 8.8
km. Adalah perinciannya tu, tapi lebih kurang tinggi tu. Okey, link bagi video beliau itu yang mendakwa bahawa Gunung Everest setinggi 15 km, saya bagi di bahagian description ya. Okey, kemudiannya ada pula video khas. Jika yang sebelum ini dalam rangka mereka cuba membela dakwaan Wadi Anwar bahawa menara Firaun setinggi 15 atau 16 km itu wujud dan tidak mustahil, mereka tulis. Mereka tulis dan saya bacalah mungkin 1-2 perenggan saja. Okey, yang ada dalam kuliahnya ialah Ustaz Nazrul, tapi itu pun beliau sentuh sikit. Yang selebihnya beliau sentuh tentang berat pedang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi ada satu video khas selama 11 minit yang membela isu ini oleh Ustaz Kazim Elias. 11 minit 40 saat tak silap saya. Sungguh-sungguh membela isu ini. Okey, dan antara hujah yang dikemukakan ialah bukankah dalam Quran sendiri ada menerangkan tentang satu tembok yang dibina oleh Zulkarnain yang menutupi makhluk Ya'juj dan Ma'juj, dan tembok itu begitu besar, begitu kuat, begitu tinggi, tetapi sampai sekarang tidak ditemui. Kan? Jadi macam mana tu? Boleh saja kita jawab perkara tu ada dalam Al-Quran, maka kita beriman dengannya meskipun tembok itu kita tidak temui lagi sekarang ini. Berbeza dengan kisah menara 15 km atau 16 km tu, ia tidak ada dalam Quran, tidak adalah hadis yang sahih, mahupun dhaif. So buat apa nak dipercayakan tentangnya? Okey. Kemudian Kazim Elias juga berhujah bahawa Al-Quran telah pun menerangkan tentang menara tu. Kita kata nanti dulu, Al-Quran sekadar menerangkan perancangan Firaun untuk membina menara tu, sekadar menerangkan permintaan Firaun kepada Haman untuk membina menara tersebut. Sila rujuk surah Qasas, surah 28 ayat nombor 38, dan sila rujuk surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 36 dan 37. Baru perancangan, baru permintaan, tak ada pembinaan pun. Okay? He just plan to make something high so that he can see the God of Musa. Itu saja. Okay? Dan kemudiannya Kazim Elias mendakwa bahawa kita tak jumpa menara tersebut kerana Allah telah membinasakannya sebagaimana yang disebut dalam surah Ghafir itu. Mungkin ini salah sebut, ia bukan surah Ghafir tetapi surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 137. Ke-7 137, bahawa Allah membinasakan Firaun dan juga binaan-binaannya. Pun begitu, ia tidak tepat sebab Allah tidak melenyapkan binaan tetapi sekadar membinasakan. Ada dua perkara yang berbeza ya. Kalau lenyap memang hilang terus, kita tak dapat nak menemuinya, tak dapat menemui kesan-kesannya. Kalau membinasakan, meruntuhkan, kita dapat lihat kesan-kesan runtuhan itu. Kita dapat lihat dia sebab kalau kita rujuk kembali surah Qasas, surah yang ke-28 ayat 38, bahawa cara binaan itu ialah dengan membakar tanah liat untuk membuat batu-batu. Jadi jika ia telah dibinasakan, akan ada kesan-kesan runtuhan, akan ada kesan-kesan arkeologi, dan paling-paling tapaknya. Sebab kalau nak buat menara setinggi 15-16 km, tapak dia mesti besar, foundation mesti ada. Okey, so okey, yang ni saya ulaslah hujah-hujah mereka. Tapi poin penting yang saya nak bawa ialah bagaimana mereka ini bersungguh-sungguh berusaha untuk membela sesuatu yang tak payah dibela pun. Buat diam, paling-paling diam lah. Nak kata salah tu lagilah bagus, nak kata tak mungkin tu lagilah bagus. Tapi
Kalau diam pun okey dah. Daripada cuba membela dengan macam-macam teori, cuba membela dengan macam-macam alasan, akhirnya orang yang bercakap itu sendiri telah mengaku salah. Orang yang bercakap itu sendiri telah mengaku tersalah cakap. So, yang hampa duk bela selama ni apa benda tu? What rubbish is all that? Kan? Tapi mereka yang sama ni pun, apabila sebahagian atau lebih tepat segelintir ustaz-ustaz yang menyampaikan perkara-perkara yang jelas-jelas khurafat, jelas-jelas menyalahi akidah, jelas-jelas memang patut mereka bersuara tentangnya, orang yang sama ni senyap je, kan? Isu boleh selak tirai, tanya direct kepada Rasulullah kononnya, isu mandi safa, isu Rasulullah ke kanan, Tok Guru ke kiri, maka kita pun ke kiri ikut Tok Guru. Isu roh boleh berpindah jasad dan macam-macam lain. Yang itu mereka tidak bersuara. Yang mereka bersuara untuk cuba bela ialah isu yang sepatutnya tak payah nak bela pun. Okay. Sepatutnya terang perkara itu mustahil, rujukan mana yang anda guna, rujukan apa ke, ataupun diam. Tapi ini nak membela benda yang tak payah bela, yang akhirnya orang yang bercakap itu sendiri telah mengaku tersalah cakap. Okey, jadi begitulah yang dikesali, yang disayangi. Okey, sepatutnya mereka ini banyak perkara-perkara lain yang mereka bersuara dan membetulkan, bukan untuk membela ustaz, tetapi membela agama Islam. Tapi cuba anda perhatikan, mereka ini dalam contoh-contoh yang saya bagi tadi, dalam pembelaan mereka itu, mereka cuba membela ustaz, bukan nak membela agama Islam, tetapi membela ustaz. Kita, saya, sahabat-sahabat yang lain-lain di kalangan ustaz-ustaz sunnah, kita memang ada mengkritik, tetapi kita mengkritik dalam rangka membela agama, dalam rangka membela ketulenan agama, supaya umat Islam dapat berakidah, beramal ibadah dengan Islam yang original, Islam yang tulen, yang mudah, yang lurus, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang kritik ustaz, tapi bukanlah kerana ustaz tu, tetapi kerana apa yang dia sampaikan. Berbeza dengan pembelaan yang dilakukan dalam isu Menara 15 ni, mereka nak bela kerana ustaz tu. Okey, Menara 15 tu, di Menara 15 km tu, okey, alright. Poin seterusnya ialah Wadi Anwar dalam kuliah yang sama itu ada menyebut bahawa mereka ni, yang ni orang-orang yang mengkritik dia dalam isu Menara 15 km itu, dia kata mereka ni dia berceramah 1 jam menerangkan perkara-perkara yang benar tentang Firaun. Bukan benar, maknanya perkara yang benar tentang kesalahan Firaun, kezaliman Firaun. Okey, tetapi yang tu semua mereka tak kisah. Yang mereka kisah ialah salah sebut tentang Menara 15 km itu. Demikian juga dia kata, dia cakap 100 kebaikan, tetapi yang mereka tonjolkan ialah 1 kesalahan. Wahai Wadi Anwar, ini teguran saya lah. Bukankah anda juga melakukan perkara yang sama, yang lebih dahsyat, lebih teruk? Yang ini sikap anda, perbuatan anda yang mengkritik dan memfitnah Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan cara yang seumpama. Jika anda berkata anda bercakap 100 perkara yang baik, lalu orang-orang menonjolkan 1 perkara yang salah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah memiliki puluhan ribu perkara-perkara yang baik, puluhan ribu perkara-perkara yang baik, tetapi anda menonjolkan 1 perkara, iaitu kononnya anda mendakwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, sesiapa yang melafazkan niat, maka dia boleh dibunuh. Okay, itu adalah satu salah faham anda. Telah pun dibuktikan oleh Ustaz Salman Ali bahawa yang anda sebut itu adalah salah. Okey, juga oleh Baba Wan Syukri dari Patani juga telah membuktikan bahawa apa yang anda sebut itu adalah salah dan sebenarnya merupakan satu fitnah ke atas Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tapi
Tapi video penjelasan Salman Ali, Ustaz Salman Ali yang menerangkan kesalahan anda itu telah pun diturunkan kerana copyright strike. Bukan oleh Ustaz Salman Ali, tapi oleh faham lah ya. Alright. Jadi sekarang ni you are doing the same. In fact worse. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, seseorang yang memiliki sekian banyak kebaikan dalam penulisan-penulisannya, ajaran-ajarannya, fatwa-fatwanya, bahkan banyak fatwa-fatwanya, banyak pemikiran-pemikirannya, banyak penulisan-penulisannya menjadi amalan, menjadi ikutan kita di Malaysia. Saya bagi satu contoh ya, satu contoh. Kita sekarang ini menghampiri 10 Zulhijjah. Okey, kita sekarang di hari ini 3 Zulhijjah kan. Okey, bila datangnya raya haji nanti, bila khutbah lazimnya akan membicarakan tentang peristiwa Nabi Sulaiman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk korban ataupun menyembelih anaknya. Okey, perkara ini disebut dalam Al-Quran. Tetapi Allah SWT dalam Al-Quran tidak menyebut siapakah anak tersebut, sama ada Ishak atau Ismail. Kita di sini biasa dengar Ismail kan, tetapi kalau kita rujuk dalam Al-Quran tidak disebut sama ada Ishak ataupun Ismail yang diperintahkan ke atas Sulaiman untuk lakukan sembelihan. Dan apabila Sulaiman hendak saja sembelih, tiba-tiba telah pun bertukar menjadi kibash. Okey, jika kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir yang awal, kebanyakannya, sejauh kajian saya, kebanyakannya menyebut bahawa anak yang diperintahkan agar Sulaiman menyembelihnya ialah Ishak. Ialah Ishak ya. Demikianlah pandangan para ahli tafsir sehinggalah kurun ke-8. Apabila seorang tokoh itu dia membahas perkara ini dengan lebih mendalam, hujah itu hujah ini, dalil itu dalil ini, dan beliau menerangkan bahawa yang sebenarnya diperintahkan itu ialah Ismail dan bukannya Ishak, yang sebenarnya yang akan disembelih oleh Nabi Sulaiman, oleh Nabi Ibrahim. Tadi saya sebut Sulaiman ke? Okey, minta maaf ya. Oleh Nabi Ibrahim, yang sebenarnya Allah perintahkan untuk Nabi Ibrahim sembelihkan ialah Ismail dan bukannya Ishak. Dan sejak itulah ia sampai sekarang orang ramai tahu bahawa ia adalah Ismail dan bukannya Ishak. Bahkan mungkin saja di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya tidak tahu bahawa sebelum ini dalam perkara ini ada khilaf, apakah Ishak atau Ismail yang sepatutnya disembelih. Siapakah tokoh dalam kurun ke-8 itu? Tokoh itu ialah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan kemudiannya turut dibantu untuk dikembangkan oleh Imam Ibn Katsir dan Imam Ibn Qayyim yang merupakan anak murid Ibn Taymiyah. Jadi yang saya nak sampaikan, ini salah satu daripada pemikiran Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Banyak lagi kebaikan-kebaikan beliau. Tetapi anda, wahai Wadi Anwar, ambil satu saja. Dan yang anda ambil tu bukannya kesalahan beliau yang betul salah, tetapi anda yang salah faham bahawa kononnya orang yang melafazkan niat difatwakan oleh Ibn Taymiyah sebagai boleh dijatuhkan hukuman bunuh ataupun patut dijatuhkan hukuman bunuh. Okey, ini sebagai satu contoh perbandingan kepada anda, wahai Wadi Anwar. Baik, poin terakhir ialah Wadi Anwar memberi komen bahawa perkara ini ahli-ahli akademik tak pay attention pun. Mufti-mufti tak pay attention pun. Ini puak-puak ni saja sibuk nak membesar-besarkan benda yang kecil. Sebab, kata Wadi Anwar, dia bukannya berkata tentang urusan akidah, bukannya tersalah kata dalam urusan hukum, tapi cerita menara tu saja kan. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, ada perkara lain yang besar di sebalik menara tu. Isunya di sini bukanlah menara 15 atau 16 km. Isunya di sini ialah kemampuan untuk menapis maklumat sebelum menyampaikannya kepada masyarakat. Okey, kemampuan ataupun sikap tabayun, sikap menyemak terlebih dahulu sesuatu maklumat
sebelum menyampaikannya kepada umat Islam. Ini poin pentingnya. Poin penting memang bukan menara 15-16 km tu. Poin pentingnya ialah kenapa Wadi Anwar tidak mampu ataupun tidak menyemak terlebih dahulu valid ataupun tidak. Manalah sumber yang dia dapat yang menyatakan adanya menara 15-16 km tu. Kenapa dia tak semak terlebih dahulu, sebab sama ada data itu, sama ada maklumat itu sesuatu yang valid atau tidak sebelum menyampaikannya kepada masyarakat. Sama-sama kita tahu Wadi Anwar ni salah satu zikir dia, ratib dia ialah mengkritik Wahabi. Wahabi itu, Wahabi ini, Wahabi itu, Wahabi ini kan. Jadi sebagai contoh, kalau dapat dikembangkan lagi perkara ini, jika dalam isu menara 15 km ni pun dia tidak mampu hendak menapis, dia tidak mampu hendak filter, dia tidak mampu hendak analisa apakah ia benar atau tidak, apakah ia possible or not, munasabah ataupun tidak. Ini pun dia tidak mampu melakukannya. Bagaimana pula dengan cerita-cerita tentang keburukan Wahabi yang dia dengar, yang dia terima sebelum ni? Apakah mampu dia menilai cerita-cerita tersebut, fitnah-fitnah tersebut, apakah ia benar atau semata-mata fitnah sahaja? Apakah dia telah menapis, apakah telah mengkaji sama ada berita-berita tersebut adalah sesuatu yang betul, sesuatu yang sahih untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada umat Islam? Apakah dia sendiri telah membaca tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum menyampaikan perkara-perkara itu? Sebab satu perkara lain, jika diperhatikan tentang apa yang diperkatakan oleh Wadi Anwar tentang Wahabi, dia selalu sebut, para ulama telah mengkaji, telah menulis ratusan kitab, puluhan kitab tentang kesalahan Wahabi, tentang kesalahan Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi ada tak dia bagi bukti kesalahan tersebut daripada hasil tulisan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri? Sebagai contoh, Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya, Kitabut Tauhidnya, muka surat sekalian-sekalian, telah mendakwa sekalian-sekalian. Ada tak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kashfus Syubhat, muka surat sekian-sekian, dalam bab sekian-sekian, telah berkata sekian-sekian dan ini confirm menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Ada atau tidak? Kan? Jadi itu isu yang kita kata yang penting. Memang bukan menara 15 km, tetapi kemampuan dia apabila dia mendapat perkara tersebut, entah mana sumbernya, kemampuan dia untuk menilai sumber itu sama ada ia sesuatu yang munasabah dan patut disampaikan kepada masyarakat ataupun tidak. Baik, itulah sedikit sebanyak yang ingin saya ulas dalam perkara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.